Salam semua. Syukur kita dapat berjumpa lagi di atas izinnya Allah. Mohon saya semoga semuanya dirahmati dan diberkati Allah sepanjang masa. Agak lama kita tidak berhubung, kan? Jadi di sini kan saya ada banyak kerja juga lah yang nak guna buat, kan? Jadi saya cuba berhubung untuk kali ini ya, video yang seterusnya. Cerita kita pun nak tentang hubung juga, berkaitan dengan hubung ni. Hubung yang kita nak bersantai ni bukanlah hubung umpama hubung benang ke, kayu-kayu ke, besi ke, telefon ke, surat menyurat ke, kan? Itu hubungan yang boleh diputus. Betul tak? Yang tu boleh kita putus. Dia tak mau kita putus, boleh. Betul tak? Yang ni kita nak sembang tentang hubungan, kan? Hubungan atas hak, ketentuan, ketemunya di antara dua menjadi satu perantaraan yang telah dikatakan satu hubungan dan menghubungkan apa yang dihubungkannya. Ini hubungan yang tak boleh putus. Cara ni tak boleh putus. Ini hubungan kita, apa yang kita ikrar sebenarnya. Atas video kita yang sudah kan kita buat tentang persaksian tu, jiwa tu. Bila nak buat persaksian tentu kena angkat ikrar lah. Kat sumpah cakap benar. Nak buat perkara benar lah, semua apa yang kena buat benar kena angkat sumpah. Kita buat kesaksian tadi kan, ikrar. Ini hubungan, ada orang yang kita tahu kan, di antara hamba-hamba Allah, kan, ada juga sehubungan. Dah dengan Allah Ta'ala ni. Mereka ni lah yang menyampaikan, kan, menghubungkan. Ada surah-surah kita nanti ambil apa yang Allah firman dalam Quran. Kita cuba nak faham ni. Dan kita nak bersantai dan kita nak sembang-sembang lah, kan, atas pengetahuan ilmu, kan. Tak jadi salah, kan, tak jadi salah kalau kita nak cari ilmu ni. Jadi kita pun ingat kita buat satu perkongsian lah benda ni. Berhubung lah, kan. Cerita dia tu, ada orang yang tak nak macam ni. Dia memutuskan. Mereka ni umpama macam benang tersat ni lah. Senang putihnya. Senang putihnya ni. Kita tengok lah ni kan, satu surah, kan. Surah cerita yang memutuskan ni, kan. Surah Guru Al-Ra'd ayat 25. Orang-orang yang merosak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerosakan di bumi, orang-orang itulah yang memperolehi kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk. Orang yang merosak janji Allah setelah diikrar dengan teguh. Tadi kita cerita tadi ni dah angkat ikrar, berbuat persaksian, dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Dia putuskan apa yang Allah suruh hubung ni. Tu kira satu ikrar lah di situ. Masa ikrar tu kita nampak macam tu lah, kan. Kalau kita nak faham banyak Al-Quran ni, kan, kita ambil yang apa yang kita faham, kan, yang bagi kita faham, kita berkongsi. Itu je, kan. Dan mengadakan kerosakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk. Kan, orang yang memutuskan ni setelah dia diikrarkan. Sebenarnya benda ni itulah kita punya ikrar yang kita buat
video yang sudah kan, kesaksian apa. Sebab apa, dalam Quran juga ada jawapan dia bila soalan tu ada. Kan? Quran ni sebenarnya dia penuh petunjuk. Baca Quran dia penuh petunjuk. Jalan mana lagi? Jalan yang lurus. Melainkan Al-Quran saja. Kitab-kitab dia. Kan? Itu saja. Kan? Jangan jemu. Sebab syaitan pun ada pembendaraan dia juga. Dia pun ada cara-cara dia juga. Kalau kita nak sembang banyak, nanti kita bawa sabda Nabi lagi yang banyak. Kan? So kita baca surah yang sama juga, surah Guru Al-Ra'd ni tadi, kan, ayat 20 21. Kan? Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merosakkan perjanjian. Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merosakkan perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkannya. Itu dah buat kesaksian, ikrar, cakap benar. Sebab Allah perintah. Dan ni kita cuba nak faham kan. Kita kongsi sini apa yang supaya dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkannya, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ini memang takut. Memang takut betul-betul, bukan kau takut main-main. Hisab yang buruk, jangan main-main. Akhirat tu benar sangat. Kan? Kita kena yakin lah. Jadi nak main ke anu yakin ni, kadang-kadang kita tertanya juga diri kita, aku ni seorang beriman ke? Ada tak tanya diri kita? Dah bertakwa ke? Kena tanya dia ini. Kita kena tanya diri kita, nak sampai ke anu yakin ni, nak yakin betul-betul, belum sampai ke hak tu yakin. Tak sampai. Nak kena naik dulu dari ilmu yakin. Daripada ilmu yakin lah, yakin lah benda ni. Betul. Satu perintah lah sebenarnya. Bila kita baca ayat Quran ni, firman Allah, ikrar kita dapat kepahaman macam tu. Jadi perlunya kita berhubung. Perlunya kita berhubung sebab soal jawab kita dah dapat di situ. Apa yang kita selisih, kita dapat kepahaman. Betul tak? Setelah terjawabnya satu perkara yang berkaitan dengan diri dia. Di sini kita nampak itu. Kita tengok lagi surah, surah semayang Jumaat, Al-Jumu'ah, ayat 2, 3, 4. Saya baca. Dialah yang mengutuskan kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kita berhenti kat sini dulu ayat 2. Kan? Kita nampak surah ni memang turun kat Nabi, junjungan kita, Rasulullah kita, Nabi Allah Ahmad ni, pemulu kita. Memang kita tengok dia lah yang mengutuskan kepada kaum yang buta huruf, ni antara Allah dengan Rasul dia. Yang buta huruf. Kita mungkin masa tu buta huruf, tak tahu baca pun ada. Kita nak kata kita ni buta huruf, kita ni boleh baca. Boleh lagi kan. Ada juga yang boleh baca tapi tak faham pun, coba macam buta huruf dah juga. Tapi kita nampak sini buta huruf, tak tahu baca. Ayat Muhammad ni kan. Jadi kita baca, kita tahu baca. Surah ni memang turun dekat Nabi Allah Ahmad. Betul kan? Rasul kita. Seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajar kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kita nampak sebelum tu mereka ni memang sesat.
kita bila Quran dah turun, kita ada golongan yang sesat, ada golongan yang kan beriman dahulu, ada yang kafir. Kan? Nak kena nampak tak surah ayat ni memang dekat Nabi kita. Kan? Ayat 3 saya baca. Dan kepada kaum lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Ni nak mensucikan, nak mengajarkan Al-Quran dasar ni. Kitab dengan dan hikmah tu. Betul tak? Kita nampak. Dan kepada kaum lain dari mereka. Saat ni satu mereka, satu kaum. Allah utuskan satu. Dan kaum lain daripada mereka, satu kaum. Kan? Yang belum berhubungan dengan mereka. Jadi kena ada satu lah. Kena ada satu juga je tadi. Macam ni yang nak mengajarkan apa semua ni. Nak mensucikan. Kan? Macam kitab dan hikmah ni. Kan? Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 4. Demikianlah kurnia Allah diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Di situlah antara utusan dan orang mukmin. Sini kita nampak dah macam video kita yang lepas, antara golongan kanan dan orang-orang yang beriman dahulu. Kan? Depa ada hubungan ni. Depa ni ada hubungan. Kita ada. Kita dah zaman-zaman kita macam ni, kan? Dan apa kita perlu lah benda-benda macam ni. Kan? Kita perlu benda-benda macam ni. Kan? Sebab apa? Kalau kita nak tengok di sini kan, macam kita dah baca hari tu ni kan, ada satu surah Maryam tak silap saya. Kan? Ya, ayat 97. Surah Maryam saya baca. Bismillah. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa. Dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Ini sebab kita saat ni tentang hubung. Apabila kita baca dengan bahasa kita. Kita tak baca dengan bahasa Jerman ke, bahasa Jepun ke, kita tak baca. Sebab kita bukan orang Jerman, bukan orang Jepun. Kita orang Malaysia. Kita kena baca dalam bahasa kita. Allah pun dia memudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Kan? Agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa. Kan? Dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Kita tengok kadang-kadang kan, kita tak maulah hukum siapa-siapa. Kita sayang sama manusia. Kan? Jadi kita nampak ada yang terhijab. Kan? Bila ada yang nak cakap pun saya serba salah. Tak sampai hati yang cakap. Antara kaum-kaum yang membangkang ni. Bila rasa tak sesuai, saya dah cakap dah. Tak sesuai, ikutlah kaum kamu. Janganlah ikut kaum ni. Ini pun saya bersyukur kan atas Allah. Kan? Bersyukur kan ke atas hak Allah sebenarnya. Syukur kan. Kita walaupun hakikat golongan yang kecil dia sebenarnya, kita pun dah bertambah di sini, dapat kita berhubung. Ini orang-orang yang nak mencari ilmu. Nak berkongsi. Kita dah cerita dah. Benda ni tak payahlah. Kan, kalau kamu tak sesuai dengan kaum tu, kan, sebab kamu sesuai dengan kaum kamu. Semoga diberi petunjuk bagi saya. Petunjuk. Kaum apa pun bagus, okey.
Bukan nak kata apa. Yalah. Sebab ilmu Allah ni banyak. Allah juga kata kan dalam Quran kan, agama ni banyak yang berbagai pendapat-pendapat. Agama kita tahu tu pun banyak pendapat. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Kan? Biarlah. Kan? Setengah orang macam Allah kata juga hatinya ada penyakit. Penyakit ni kita nak urai lagi macam-macam lah dia suka. Dia suka-suka. Ada saja dia. Kan? Kadang benda tu tak tengok habis pun, tak tahu cerita macam mana. Tak tahu. Nak ikut ya. Jadi kita bersyukurlah. Sebab kebangkang di sini kita nampak lah. Kita kuih terang lah. Orang kata tu. Keterangan dia main kat kita. Dan kegelapan kita pergi dekat dia. Jadi dia jadi kelabu asap lah. Benda ni. Bukan kita nak kata apa, kita kesian. Jadi biarlah. Kamu dengan kamu, kami dengan kami. Kami nak belajar, nak kongsi-kongsi. Tak jadi salah. Nak cari pada hakikat. Jadi ada hakikat tu tak dapat dipisah. Saya pun dah kata ada. Kalau tak ada ain, kan? Pada tu susah nak memahami benda ni. Saya harap kita semua dah faham. Kita belajar lagi. Sampailah ke yang lahat kita kena perlu belajar. Itu ilmu naknya. Yalah, Nabi pun dah cakap apa semua bab ni. Kan kita kena belajar. Kalau kita tengok surah bulan kan, kita tak nak sembang banyak lah tentang tu kan. Tak mahu nak buruk orang lah. Kan? Kita ada surah bulan Al-Qamar ni ayat 17. Ayat ni ayat sama 17, 22, 32, 40. Kan? Jadi untuk kaum Nuh, kaum Ad ni, kaum Tasmuk depa ni. Kan? Kejadian antara depa yang Allah bagi kat depa ni kan untuk pengajaran kat kita. Antara ayat 17. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bila kita baca dalam bahasa kita, kita tahu dah Allah tanya. Nampak. Kalau kita baca bahasa Jepun, kita pun tak tahu. Nak komen pun tak boleh. Sebab bahasa kita yang boleh komen. Dia faham. Tidak perlu. Nah, lagu tu lah. Hang orang Malaysia, dia cakap bahasa Jepun. Hang tak suka tengok dia, hang buat lagu tu. Hang suka, hang buat lagu tu ya. Sebab hang tak faham. Hang ikut apa? Nafsu ke apa? Yang ni kita tak nak. Kan? Maka adakah orang yang ambil pelajaran? Ada. Jawapan dia sikit lah. Yang betul-betul kuat. Yang Allah bagi kat dia tu pengalaman sebelum dibacanya Al-Quran. Kat dia. Bila kita baca dalam bahasa kita, ada surah-surah dia. Kan? Ada nanti kita tengok kan. Benda-benda ni semuanya daripada firman Allah juga. Kan? Jadi kita di sini kan nak berhubung, kita nak berhubung. Jadi kita nak kena tahu orang-orang yang perlu kita berhubung. Yang tu tujuan. Jangan sampai lah ni zaman-zaman last ni yang kata bala tentera Imam Mahdi lah dia cakap. Ketua petunjuk. Imam Mahdi tu ketua petunjuk. Kan? Kita pun tak kenal. Jadi kita nak ikut sebelah mana? Nak pergi sebelah mana? Itu macam mana? Jadi kita di sini perlu kan? Perlu yang berhubung tu. Antara kan? Kita tengok di sini kan. Orang-orang tu ada. Kan? Surah Nabi-Nabi. Kan? Al-Anbiya ayat 7, ayat 8. Kami tiada mengutuskan rasul-rasul sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyalah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Allah suruh tanya ni. Dia kata bahasa kita. Tak faham. Kan? Dia suruh pergi tanya.
Maka tanyalah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Ilmu yang macam mana? Yang kita nak cerita sekarang ni. Kan? Ilmu ni banyak. Kan? Kita tengok surah Lebah. An-Nahl ayat 43. Dan ayat 44. Dan kami tidak mengutuskan sebelum kamu kecuali orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Dengan bahasa kita baca, kita senang lah. Allah suruh fikir. Boleh fikir kan. Buka. Kan? Jangan kita, syaitan dia kacau kepala otak. Ni satu lagi dia di tempat kelok yang apa panggil darah tu. Tapi kita dah belajar kan benda ni tentang zikir. Kita bawa ke zikir diam. Duduk diam kepala otak tu, hati tu. Duduk diam. Sebab apa? Dia akan main. Dia akan main. Tangan penuh dia bawa, dia tak pergi hang nampak. Tak pergi hang faham. Syaitan dia takut lah zikir diam ni. Dia tak nak masuk. Sebab hang kosongkan otak hang, hang lapangkan dada hang. Hang dengar. Dengar dulu kan. Macam mana. Lepas tu malam, lepas tu baru nak tengok, minta petunjuk lah ke Allah, tambah ilmu. Allah pun kata apa dalam Quran. Kan? Itu kita tengok dekat ni apa, orang tu ada. Antara orang tu ada. Lepas ada sembunyi di bawah ni kan. Kita tengok lagi satu surah Sekumpal Darah. Al-Alaq. Ayat 1 sampai ayat 12. Saya baca. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar dengan perantaraan kalam. Ada sehubungan. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, kerana dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembali. Apa yang cukup saat ni pun semua Allah. Bagaimana pendapatmu orang yang melarang? Ini Allah tanya. Ini Allah tanya. Kita baca, kita tahu lah, nampak lah. Tanya pendapat seorang hamba ketika dia mengerjakan solat. Melarang hamba. Bagaimana pendapatmu? Allah tanya. Orang yang melarang itu berada di atas kebenaran. Atau dia menyuruh bertakwa. Maknanya adalah orang yang boleh tegur kita waktu kita mengerjakan solat. Ada orang macam tu. Itulah kita kena tanya diri kita, adakah kita ni seorang yang dah beriman, lagi bertakwa, yakin? Sampai ada orang boleh tegur kita. Allah kata macam mana pendapat hang, orang tu ada kebenaran dia. Orang yang beriman lagi bertakwa ni, orang sebenarnya orang mukmin. Dia ada. Jadi di sini kita nampak ada orang-orang tu. Ada. Kan? Ada. Kita ayat tak mau baca, tak mau banyak panjang. Saya nampak mesej ni memang panjang sebenarnya. Saya nampak kan nak cerita dia memang panjang. Saya nak bagi cerita sebuah ringkas saya. Kan? Yang pentingnya motif nak sampaikan ni hubung. Hubung dengan keadaan sekarang ni. Kan? Hubung untuk apa? Kita boleh cerita.
nanti lagi kan. Saya baca surah orang yang berkemur kan, Al-Mudaththir, ayat 1 sampai ayat 7. Bismillah. Hai orang yang berkemur, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memperoleh yang lebih banyak, dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Ini orang-orang yang berkemur ni. Macam mana orang-orang yang berkemur? Orang yang duduk diam ni, yang kita duduk cari ni. Orang ni dia duduk diam, dia berilmu. Kalau kita nak keluar surah panggil sabda Nabi, bahaya dengar, tak boleh. Sebenarnya sebab Quran tu berlaku dekat antara orang yang faham betul-betul. Dia suruh hang bangun. Kan? Orang yang duduk diam lah berkemur ni. Bangunlah. Lalu berilah peringatan. Tambah-tambah dengan keadaan sekarang. Kan? Perlunya kita berhubung. Bangunlah. Supaya orang-orang mukmin dan orang Islam ni, orang beriman ni dapat berhubung dengan kamu. Kan? Untuk menambah keyakinan kepada mereka. Kan? Apa-apa yang mereka tak faham sedikit tentang Al-Quran. Ada orang-orang dia. Bangun. Dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah. Ada. Allah letak orang-orang tu. Sampai masa dia bangun. Kan? Kita berhubung, bersatu. Tak payah fikir dengki apa semua ni. Itu mau buanglah yang tu. Kita dapat membeza fukan tu, yang mana batil, yang mana hak. Kan? Dan pakaianmu bersihkanlah. Orang yang berkemur dia tahu bersih macam mana pakaian dia. Pakaian takwa lah dia kena pakai. Tahu pakaian ikram tu. Dia kena bawa. Dia tahu. Orang tu ada bukan dia tak ada. Ini kita kata semangat. Saya nampak tak ada masalah pun untuk kita. Apa salahnya? Kita nak eratkan silaturahim, hubung. Tak ada. Itu yang Nabi buat masa pergi Madinah dulu ni kan. Satukan kaum. Kan? Baru boleh jadi satu masyarakat ke apa kan. Terbilang, gemilang, cermelang. Betul tak? Di sini kita nampak perlunya kita kan bangun orang-orang yang berkemur ni. Kan? Untuk tujuan apa? Kan? Untuk tujuan apa lagi? Kita nak erat ni pasal nak buat apa lagi? Untuk buat persediaan. Persediaan apa? Persediaan makanan. Makanan yang jenis macam mana? Makanan jenis rohani dan jasmani. Rohani pun nak makan. Jasad-jasad lah yang bernyawa ni. Dia pun nak makan juga nasi. Apa semua. Kan? Kunyah, telan. Makan. Dia lapar. Roh pun begitu juga. Dia pun nak makan. Nak sebut Allah kalau orang yang dah belajar nak zikir-zikir ni semua. Kan? Dia peringkat tarikat. Zikir-zikir Allah kan. Bukan nak boleh sebut Allah. Tu duduk dalam mulut hang terkeluar dah pun. Cuba hang kunyah-kunyah nasi. Buang. Hang tak buang, hang telan. Allah. Masuk ke dalam untuk roh hang makan. Ini kan? Ini semua ilmu-ilmu ni untuk roh hang lah. Ilmu lah yang boleh bawa pekai hang nanti di sana kan.
kita ambil surah perhiasan. Kan? Ada orang-orang ni. Ayat 26, 27, 28. Az-Zukhruf. Ayat 26, 27, 28. Bismillah, saya baca. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Ingatlah. Orang ingat. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu sembah. Tetapi Tuhan yang menjadikanku, kerana sesungguhnya Dia akan memberi taufik kepadaku. Ini Nabi Allah Ibrahim kata. Allah sambung ayat dia. Dan menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Keturunan. Di sini kita nampak, kan? Dan menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya. Keturunan Nabi Allah Ibrahim ni sampai ke Musa, Isa semua, kan banyak keturunan dah sampai ke Nabi kita yang Ta'ari tu, yang kita sayang sangat-sangat tu, Nabi Ahmad. Rasulullah. Dia takkan dia pun tak ada keturunan. Ada lah, dia. Dia pun ada keturunan dia. Jadi adalah orang-orang ni keturunan dia ni. Kan? Yang boleh membaca Al-Quran. Menyelesaikan masalah kita, apa yang kita selisih. Ada orang-orang ni. Dah masa dia. Kan? Masa saya kecil-kecil dulu pun saya tahu. Ada, tapi masa tu tak ada lagi internet macam ni. Nak berhubung, mereka berhubung sampai tahap hujatul pun dah ada. Tinggi. Rasa kasyaf. Kan? Banyaklah saya jumpa kitab. Sejarah cerita saya sudah jumpa satu kitab lah setelah banjir. Kitab tu main hanyut kat saya. Kan? Saya baca di situ. Kan? Dulu banyak orang bantah tentang ilmu tasawuf. Kitab tu kitab mengenal Tuhan, ilmu mengenal, kunci mengenal Tuhan. Dah lama waktu itu nak kitab ni. Kan? Saya nampak di situ, kira dulu orang tak terima langsung tasawuf. Tiba-tiba dah berapa tahun tu kan, dah saya dah besar, saya tengok kan dah diterima tasawuf ni. Saya syukur sangat dekat Allah, rakyat Malaysia dah terima tasawuf ni. Tapi sejauh mana? Yang tu lah pula. Sejauh mana kepahaman? Kan adanya orang boleh lepas langit dia tu, nak naik ke langit ni. Jalan-jalan dia. Kan? Tapi bukan senang. Bukan senang. Susah. Kita kalau baca sabda Nabi, kita nanti takut. Bukan senang. Jadi keturunan pada Nabi Allah, kan? Ibrahim ni ada. Kan Nabi Allah Ahmad ni keturunan kan, karamullah, kan? Wajah ni dia pun ada keturunan dia. Ada Ali. Kita sayang tu semua. Sayang sangat. Kan? Depa ni kira keturunan ada. Jadi kan dengan keadaan sekarang ni kan, eloklah kita bersedia ni semua. Banyak yang kita nak perlu persediaan. Segi makanan rohani pun, jasmani pun. Dua-dua sekali sama. Kan? Kita usaha apa yang perlu. Buat persediaan tak jadi satu salah pun. Salah. Memang agama ni main untuk kita bersiap sedia kan. Tidak agama ni dia tak main. Dia suruh kita hidup seronok. Dan kita cerita sekarang ni ilmu tauhid. Mengesahkan Allah. Kalimat tauhid tadi yang Nabi Allah Ibrahim. Kan? Pada keturunan dia tu, ilmu tauhid ni, ilmu mengesahkan Allah. Kan? Esahkan dia punya anfa'ah dia. Kan? Asma dia. Kan? Sifat dia, zat-zat dia. Ni semua.
Kan? Macam mana kita nak esahkan? Macam mana? Kita kena berhubung lah kan. Kita kena belajar lah benda ni. Barulah kita dapat, bila kita sampai situ, baru kita dapat peringkat khusyuk. Kita tambahlah khusyuk kita. Kita percaya khusyuk. Rupanya senang je khusyuk ni. Bila kita mencari, kita tak dapat khusyuk. Ada orang boleh khusyuk kot. Ada. Macam mana dia boleh buat? Tu lah. Kena fikir. Kadang-kadang takut nak fikir. Lagi sebab takut apa? Lagi raya putih. Ada kata tu. Raya hati putih. Jadi gila. Jadi gila apa? Hati terus senang. Bukan hantar tak tahu jadi gila. Cuba hantar jadi gila. Orang gila dia kata apa? Biar sesat dalam pencarian. Daripada tak cari berlangsung. Yang tu lagi teruk tak cari berlangsung tu. Bebek cari. Allah tahu lah. Bukan orang tak tahu. Dia maha pengampun kot. Maha penyayang kot. Pengasih kot. Kan? Mana nak pergi tauknya panggil asma-asma tu. Kan? Dia cukup sayang. Dia sayang lagi daripada hang sayang anak hang. Lagi. Betul tu. Surah kita baca surah kan. Surah Musyawarah ni. Kasih surah. Ayat 51 sampai 53. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahawa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu. Dah ada sehubungan dah. Kan? Atau di belakang tabir. Atau dengan mengutuskan kepadanya seorang utusan. Lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Kalau nak berkata-kata dengan Allah boleh. Boleh juga. Dia mula-mula kata tak boleh. Tengok. Tidak ada bagi seorang manusia pun bahawa Allah berkata-kata dengan dia kecuali. Jadi ni boleh lah. Kita baca bahasa kita senang no. Orang kampung boleh tahu. Kan? Orang Malaysia lah tak kira kaum apa, tak kira bangsa apa semua, dia baru senang lah. Senang kita baca. Tak payah-payah lah. Susah hati lah. Selaju begitu ya. Banggalah dengan bahasa kita kan. Dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang takbir. Belakang takbir ni sebalik kejadian tu kan, ada lah. Semua ada cerita ada. Jadi di situ Allah boleh berkata-kata. Atau dengan mengutuskan kepadanya seorang utusan. Bolehlah berkata-kata dengan Allah. Kita dah belajar dah, banyaknya YouTube dah kita buat kan. Allah dan Muhammad tak dapat dipisahkan. Jadi orang yang ikut kita ni syukurlah dia. Saya harap kan nampaklah benda-benda ni. Kan? Kepadanya seorang utusan, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi kena kata-kata dengan Allah kan. Utusan tu sama kata kat dia. Ini dah solat ni. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab dan tidak pula mengetahui apa itu iman. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya dan kami tunjuk dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan bumi. Ingatlah bahawa kepada Allah lah kembali segala urusan. Kita bersantai, bersembang-sembang, menambahkan ilmu untuk kita, berkongsi-kongsi, apapun kita serah dekat Allah. Di sini kita nampak kalau kita nak berkata-kata dengan Allah,
Kan? Di antara perantaraan wahyu, di di belakang takbir, ataupun dengan seorang utusan. Imam Mahdi nak mai kot. Dia kena wujud-wujud. Kita jangan percaya nak mai. Kita tengok pada zaman-zaman tu memang ada pun, cuma tak keluar kan. Kan, tentera-tentera dia ada. Kan, sebab Allah tu dia raja. Kalau raja, dia ada perbendaharaan dia. Tentu dia ada panglima dia. Perdana menteri dia. Sidang-sidang dia tentu ada. Dia raja kot, macam kita punya raja. Kan, ada ni. Satu kaum, satu utusan. Kan? Satu bahasa. Kan? Satu utusan, satu bahasa, kita satu Malaysia. Satu orang. Dia ada tentera dia. Di Jepun sama juga daripada Jepun. Allah hantar di Jepun tu orang. Sama. Sebab Allah kata Quran ni. Satu bahasa ni satu orang nanti ada yang dia cerita. Di Jerman ada di Jerman. Tapi benda ni kita tahu dia turun mulanya di tempat penghulu kita. Kan? Nabi junjungan kita, Nabi Allah Ahmad ni. Dia orang istimewa. Turun dekat dia, betul Allah memudahkan bahasa. Mudah lagi kan. Mata pen baca Quran tu. Bila baca, jangan kata baca 2-3 kali dah. 2-3 kali sikit nah. Kata. Tak banyak lagi je. Orang lama 30, 50. Kata muka Quran. Sampai ke dapat faham baru pergi mana duk bawa Quran. Mana hampi yang junjung yang mendekatkan Quran. Tapi ada juga orang benci. Ada juga orang benci. Orang yang putus. Kita tengok surah ni. Kita surah ni pun kalau kita nak panjang memang panjang lah. Kalau kita nak urai. Kita nak buat ungkayan dia kan. Surah nikmat yang banyak ni. Al-Qasar ni. Kan? Dia 3 ayat je. Tapi dia banyak. Cerita dia sebab di hari-hari baca Al-Quran tu, kitab tu, di hari-hari nak habis dah ni. Dia daripada surah pembukaan kan, sampai Tina, Ali Imran, Wanita kan, nak habis dah ni. Surah-surah yang hari ni. Saya baca. Bismillah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Tadi ada orang yang benci, ada juga orang yang benci. Dia terputus ya. Yang ni kita biar urusan Allah. Kita tak usah fikir siapa. Kita tak mahu macam tu. Kan? Sesungguhnya kami itu telah memberikan nikmat kepadamu, nikmat yang banyak. Di hari-hari kitab Al-Quran tu, kita baca kitab suci Al-Quran ni, kita baca nikmat yang banyak tu. Allah dah cerita dah. Macam-macam. Hikmah dia. Apa hikmah? Kita nak faham tentang hikmah. Apa hikmah? Kisah dan tauladan. Ada dalam Quran tu. Kisah-kisah dan menjadi tauladan untuk kita. Petunjuk untuk kita. Kisah dan tauladan ni. Hikmah. Betul tak? Yang banyak pada kita. Banyak dalam betul-betul kita. Kan? Kalau baca Al-Quran berulang kali. Maka dirikanlah solat. Dan berkorbanlah kerana Tuhanmu. Dia nak kita. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Mesti betul. Nikmat dah bagi banyak kan kot. Rumah, kategori ya, kita baca kategori nikmat ni kan. Bagi rumah kan, bagi kuda. Tempat kediaman bagi kuda kan. Allah kata dalam Quran tu bagi kuda supaya hang dia dapat tunggang dia. Kita tak ada lah kita pakai kuda, tapi kuasa kuda kita pakai. Ada kuda juga. Tak pakai kuda, kuasa kuda kita dah pakai kuasa dia. Kuda juga kereta ke motor ke apa ke. Kan? Kita guna. Allah bagi nikmat kan kot. Buat kapal-kapal.
Di laut. Allah cerita dalam Quran, dia firman dia. Kan? Jadi hang bertangkap ikan, pergi makan angin cili. Seronok. Kan? Tu nikmat lah. Itu satu kategori. Kalau kategori yang nombor tinggi sikit, tu nikmat mata hang tu. Dia bagi hang mata elok, mulut hang elok, telinga hang, tangan apa semua, hati yang semuanya elok. Tu satu nikmat dia bagi kat hang. Dia bagikan penglihatan, pendengaran, hati. Dia kata dalam Quran sebelum tak sampai ayat ni. Itu bukan nikmat ke? Kan? Dia bagi satu orang utusan dekat hang, supaya hang terongkai yang apa yang hang serabut dalam kepala hang. Itu bukan nikmat. Tak sebut dah sesungguhnya kami. Fahamlah kami ke aku dia sebut sini. Kalau kita tengok satu nikmat ni kan, kita tengok satu nikmat. Surah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman. Bismillah, saya baca. Ayat 17. Tuhan yang memeliharakan kedua tempat terbit matahari dan Tuhan memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan? Tuhan memelihara dua terbit matahari, dua tempat terbenam. Kita nampak ada dua matahari ke? Satu je matahari, tapi Allah kata sini dua. Di matahari itu kita nampak, kan? Kita perlu cahaya sebenarnya. Satu keterangan. Di situ kita boleh buatlah satu kursi daripada pagi tu sampai petang ambil habis dapat juk satu kursi. Dapat lagi kursi tu. Atas cahaya matahari tu. Keterangan ni nur bukan keterangan. Nur juga keterangan. Kalau bagi orang yang bagi mencari benda ni. Dia terbit macam surah Al-Kahfi tu ada terbit condong di sebelah sini dah turun jauh di sebelah. Ni ada cerita tu. Apa maksud dia? Kan? Nur, keterangan. Ini dah satu yang Allah jaga. Terbit matahari dan terbenam ni dua tu. Kan? Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan? Dua nikmat tu. Yang dua yang Allah jaga saat ni. Kan? Untuk orang yang berilmu dipilih dia berasa beruntung besar lah benda ni. Ayat saya baca lagi ayat 33 dan 34 surah yang sama. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan? Memang tak boleh tembus. Tak boleh lintasi. Dia suruh lintas lah. Tak boleh. Melainkan dengan kekuatan. Bolehlah pula. Maka nikmat mana lagi kan? Allah kata tu. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan? Ini satu nikmat lah. Kita nak urai saat ni cerita tentang surah nikmat yang banyak ni. Kan? Kita kata aduh, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat. Allah apa macam ungkit lah. Nabi macam tu juga. Nabi betul dia macam ungkit lah. Aku dah bagi kat hang banyak ni. Dirikanlah solat, berkorbanlah. Solat macam mana kita nak dirikan? Taat, patuh. Solat dia sebut juga, sembahyang pun dia sebut juga Allah dalam Quran. Dia ada satu perbezaan. Dia ada satu perbezaan dia di situ. Kan? Saya tengok sini. Surah Wanita yang kita tadi cerita tentang solat saat ni. Sebab kita ambil itu tunduk tapi hormat. Kan? Itu dah solat. Taat lah apa yang hang tapi apa yang hang tunduk, apa yang hormat. Patuh lah. Kan? Ayat 80 surah Wanita An-Nisa. Kan?
Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Siapa yang taat dekat Rasul, samalah taat dekat Allah. Bagi siapa yang kita yang kawan-kawan kita ni semua, saya harap kan fahamlah benda ni. InsyaAllah dia faham. Faham sebab siapa yang melalui channel-channel kita kan, dia akan faham benda ni. Kan, ni orang-orang mukmin lagi bertakwa ni. Inilah yang kita nak. Kita nak bertakwa ni. Takwa tu penting. Dan kita yakin diri kita. Dan kita dapat perhati tengok azab-azab yang Allah bagi yang kita dihindari. Nabi pun dah cakap macam tu. Kan? Jadi patut kita seronok sebab nak berakhirnya dunia ni palsu. Negara tempat gurau senda ya. Kan? Tipu. Kan? Nak berakhir dah, kita nak pergi ke alam kekal. Kita patut seronok orang-orang yang beriman dan bertakwa ni. Kan? Dan dapat khusyuk dalam beribadah ni, sembahyang. Kan? Kita harap macam itulah semua. Jadi kita di sini perlunya kita berhubung. Kedua sangat-sangat. Kita pun tak ada kekuatan lah kalau kita tak berhubung. Orang-orang ni yang dapat berhubungan, sehubungan lah dengan Allah. Orang ni ada sebenarnya. Di setiap zaman Quran ni, dia untuk sepanjang zaman sebenarnya. Betul lah. Betul lah, dia untuk sepanjang zaman. Jadi kita, bila kita baca dalam bahasa kita, kita senang lah. Senang faham lah, kita rasa lega. Kan? Selesai kita baca surah Bintang ni, An-6. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapnya itu menurut kemahuan nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan, ilham, yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat. Yang diajarkan kepadanya yang sangat kuat, oleh yang sangat kuat. Yang mempunyai akal yang cerdas dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. Sedang ia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat dua hujung busur panah. Dua hujung busur panah tu, atau lebih dekat. Tu dia, lagi dekat. Kalau apa yang faham, kita macam kita dah faham lah. Kan, benda ni siapa lagi? Kan? Ni semua utusan lah ni. Utusan. Ini semua utusan lah. Kita nampak? Kan? Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang Allah wahyukan. Nampak? Ini semua utusan lah. Mana utusan tu ada? Ada. Kan? Kita jangan terlepas pandang benda-benda ni semua. Kan? Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Maka apakah kaum hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Ada kaum yang membantah. Jadi kita tak peduli benda ni. Kan? Jadi kita bila lagu tu kita lagi tambah khusyuk. Kita lagi tambah pengetahuan, kita lagi cerah. Bila orang menghukum kita macam-macam kan, benda kita nampak tanpa siapa. Kejadian tu pasal apa, kita dah belajar dah buat cermin diri. Kan? Kita nak balik. Ilmu tauhid ni nak balik. Nabi-nabi dulu semua duk mengajar ilmu-ilmu ni. Nabi kita pun pergi mengajar di Madinah. 30 tahun dia pergi mengajar ilmu tauhid. Dia pun mengesahkan Allah. Jadilah kita yang orang yang bertakwa. Bukan senang nak jadi orang yang bertakwa. Susah. Tunduk
bangun, beristiqamah dengan dia. Nampak, dengar, boleh berhubung. Ini Allah yang siapa yang dia nak, dia akan bagi lah pengalaman tu. Kalau dia dibacanya Al-Quran pada dia, dia rasa lega. Kita tengok dalam satu surah ni. Saya baca. Tadi kita baca surah memperjalankan di malam hari. Kita biar baca apa yang dia pilih kan. Al-Isra ayat 107, 108, 109. Bismillah. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, tadi kita yang pengalaman tu, pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, nampak? Hendaknya mereka menyukur atas muka mereka sambil bersujud. Sebab mereka faham. Benda ni atas pengalaman mereka dah ada, cuma mereka tak nampak atas ilmu. Quran tu dah ada kata apa yang hang buat tu, membenarkan apa yang hang pengalaman hang tu. Jadi depa puasa bersyukur dah. Sujud nak. Kan? Rendahkan diri lah. Dan mereka berkata ni. Kalau kita bahasa kita mudah tak? Kalau kita bahasa Jepun, kita tak tahu ni. Kita yang berkata dan mereka berkata. Benarkah kita berkata-kata? Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Apa kebaikan yang hang buat tu, kan? Hang dapat beda yang mana yang tak betul, yang mana betul atas pengalaman hang saja. Ini dah cahaya yang belum disentuh ni api. Dia dah baca itu, kan? Lagi terang lah. Dan mereka menyukur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Bertambah khusyuk lagi kan. Tapi kita nampak lagi, ada lagi bahagian-bahagian dia. Bila kita sampai ke ilmu tauhid ni, mengesahkan Allah, kita nampak manfaat Allah. Di mana hang pandang di situlah wajah dia, kita faham betul. Kita nampak. Jangan sampai terwujudnya kita. Itu bahaya besar. Masih ada lah sikit-sikit nanti kita punya syirik. Kita ingat kita dah lama tengok sekejap. Dah sejam. Kita nak sembang sikit-sikit lagi ya. Okay.
baca surah kemenangan. Al-Fath ni, ayat 26. Bismillah, saya baca nah. Ketika orang-orang kafir menanamkan ke dalam hati mereka kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Sedangkan ni Allah kata ni orang kafir ni menanamkan dalam hati mereka kesombongan jahiliyah ni. Seronok. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Dan mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Wajib tu. Dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu. Berhak. Wajib, berhak dan patut memilikinya. Betul tu. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini orang yang dapat ketenangan lah. Patut, wajib, berhak pegang pada kalimat takwa tu. Jadi macam mana kita nak pegang? Sudahkah kita bertanya diri kita yang kita tanya tu? Kan? Ada kita harap di sini kita lah semua. Kan? Belajar lagi. Kita berhubung. Kan? Ya. Jadi bangun orang-orang yang bertemu ni, kan? Kena bangun. Ya. Betul ya. Sampai masa saya tengok apa lagi kan, ayat-ayat yang saya boleh baca di sini kan. Berkaitan dengan apa yang kita duk sembang lah sekarang ni kan. Tadi tentang surah nikmat yang banyak tu, banyak lah kita tengok solat kan. Kerana Tuhanmu, kerana yang macam mana, kerana Tuhanmu berkorban macam mana. Kan? Dan surah Habib Tina ni Al-Baqarah kan, ayat 27. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ini kita saat yang berkorban, yang solat saat ni, taat dekat Rasul sama taat ni. Ada orang yang berkorban, korban sampai terkorban lah. Kita ada. Kita cerita surah tu saat ni. Semua orang yang benci kamu, ada juga orang yang benci. Dia hati dia penyakit, dia putus dia ada penyakit, dia tak puas hati. Kemana boleh tak puas hati? Kita tahu ni siapa punya ni cerita ni. Benda-benda batin ni. Kan? Kita dah puli kan benda macam tu kan. Yalah. Tak masalah. Ini kalau kita nak baca surah Perhiasan ni, Az-Zukhruf ni 36 37 kan, kita boleh baca kan. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Kan? Dan sesungguhnya syaitan-syaitan benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan mereka menyangka mereka mendapat petunjuk. Ya lah macam tu daripada Kita tak mahu macam ni, dia kesal dapat petunjuk kan. Padahal syaitan. Mek bas silap. Ayat 78, sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Banyak yang benci. Sikit kepala. Nak fikir banyak-banyak. Kan, ada jadi begitu. Kita tak suka.
kacau hidup depa. Depa nak hidup tenang tak boleh, depa macam tu lah kot. Sebab nak fikir. Sebab apa? Kita jangan tengok secara penampilan. Ini satu masalah. Bila manusia tu dia tengok penampilan hang tu. Yalah. Kan tengok kan Allah tak tengok yang tu. Allah tak tengok. Kan? Kalbi yang tu. Kalbi lagi. Kan niat hang tu suci, niat hang tu bersih. Dia tengok yang tu. Dia tak tengok muka hang macam mana hang. Tak tengok. Kalau nak cari orang tahu guru musyrik. Kan? Guru yang tak ada dosa. Macam mana kalau ni kau. Yang hakikat pun ada, yang syariat pun ada, yang ternampak pun ada. Yang Allah ampunkan dosa-dosa dia. Ajang dia. Kan? Dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang akan datang. Letakkan di tempat yang mudah. Kan? Mudahkan segala urusan dia. Ini adalah orang-orang yang tu. Kan? Guru musyrik. Ini dia tak ada dosa. Kan? Tak ada dosa dia. Tapi hang nak jumpa dia macam mana? Kan? Dia suka. Sebab kita tengok banyak orang, kita tengok tanpa penampilan. Sebenarnya. Kalau tak macam tu bukan dia. Kalau macam tu dia. Macam tu. Kita tengok kata-kata. Kita ambil ilmu yang kita perlu daripada kata-kata dia tu. Allah mengajar di antara perantaraan yang tak dipakai, hang ambil ya. Ambil yang benar boleh pakai yang sesuai dengan hang rasa kan. Tapi hang tengoklah. Hang tak panduk pandang orang tu. Setan nak bagi hang pandang tengok. Dia kacau otak hang tak duduk diam, otak hang kacau. Hang duduk relaxnya. Orang yang belajar benda-benda ni, orang yang mencari ketuhanan dia kan, dia nampaklah benda ni macam mana dia nak buat. Khusyuk. Dia nak dapat kepahaman tu, dia buka untuk dia belajar. Dia dah. Jadi orang-orang tu ada bukan? Tak ada. Kan? Tapi hang suka kadang-kadang suka nak percaya penampilan dia. Yang tu je orang terhijab Orang ni bukan dia halang tentang syariat apa semua. Syariat tu main tang hari, dia bermula daripada hakikat. Dia nak balik. Dia nak cerita dia nak balik ke belakang lah, ke belakang balik, dia nak balik dah. Dia dah tengok dah dunia ni, filem dunia ni dia tengok kuat dah. Dia dah tahu dah, dia dapat timbang dah. Dia dapat hukum dah. Dia dapat dah cermin diri dia dah semua dah macam mana. Dia nak balik lah. Ke Tuhan dia. Ada yang duk masih lengah. Tengok dunia ni tak habis-habis lagi goyang tu. Terpukau Dia terpukau, seronok. Kalau boleh dia pun tahu mati, tapi kalau boleh biar lambat lagi. Tak apa. Dia bercakap Tapi dia tahu ke mana jumpa juga. Dia minta lambat sikit. Kita baca beberapa ayat lagi, kita tutup kan kali ni kan. Saya baca surah Yunus. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak mereka bersedih hati. Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Berita gembira. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Tidak ada perubahan kalimat-kalimat takwa. Saat ni yang wajib pegang. Kita tahu kalimat tauhid yang Nabi Allah Ibrahim pada keturunan dia tu memang ada. Ini tak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Tu memang paling besar yang tu. Cari akhirat, dunia pun pergi saja. Mudah dunia ni. Dapatlah ketenangan tu. Kan? Kita mau ketenangan. Bila kita ada satu ketenangan kita adalah orang kaya. Kan? Kena capai dua tahap tu dulu kan. Ketenangan ni. Bila kita kaya lah. Kan? Kita tengok satu dialog. Kan? Apa di antara Rasulullah kita
dengan sahabat dia apabila satu surah firman diturun. Surah dia macam ni. Ya. Apakah orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam, ia dikurniai Allah dengan suatu nur. Ini firman Allah. Dan diisyaratkan oleh Rasulullah. Nabi bersabda. Nur yang tadi itu apabila sudah masuk di hati manusia, menjadi lapang dan menjadi lega hatinya. Nur Zat ni, keterangan ni, dia jadi lapang, dia rasa lega. Kan, satu keterangan dia dapat. Keterangan Nur tu. Kan, kita nak nampak cahaya, kita nak tak dapat lah, kita nampak keterangan. Kita nampak lah. Kan? Nur tu keterangan. Dan ditanya dari seorang sahabatnya. Sahabat Nabi tanya, Ya Rasulullah, apa yang seperti itu? Ada tandanya sampai bisa diketahui tanda itu? Nabi menjawab, Rasulullah menjawab, sabda dia, ada tandanya, iaitu menjauhkan diri dari negeri palsu. Dunia ni lah, tak nampak kan? Dan kembali ke negeri kelanggengan, serta bersiap sedia untuk mati sebelum mati. Nabi SAW mati dulu. Siap sedia kan? Untuk mati sebelum mati. Terkorban ke saat ni apa semua ni kita cerita. Serah diri kita itu macam mana nak serah. Kan? Mati je kita. Tenggelam dalam lautan Ahadiyah. Sampai dah tu mati ni. Kita nampak di situ kan, jadi kita dapat satu kepahaman kan. Cerita-cerita yang kita sampai kan di sini kan, berkongsi-kongsi apa yang kita nampak perlunya kita berhubung kan. Dan kita jadilah satu orang yang beriman lagi bertakwa. Kan. Kita tengok surah, saya baca pasal surah ni yang ni. Surah yang bersaf-saf. Selepas kita baca bersedia kan, sedia untuk mati sebelum mati. Ini satu firman daripada Allah pula. Saya baca surah yang bersaf-saf, As-Safat 58 sampai 62. Maka apakah kita tidak akan mati? Maka apakah kita tidak akan mati? Mesti mati. Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja. Dan kita tidak akan disiksa. Mati macam mana? Maknanya ada mati 2-3 kali ni. Mati hidup ni. Hidup dalam kubur, hidup banyak tempat nak mati, banyak tempat nak hidup. Ni mati sekali je. Mudah. Tapi kena kerja kuat. Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja, dan kita tidak akan disiksa. Syukur alhamdulillah. Siapa dapat? Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Benar-benar. Yakinlah benda ni. Ni cerita betul, bukan cerita main-main. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Siang malam, siang puasa, malam beribadah, tahan marah. Macam-macam dia. Rindu tengah malam, dia suka rindu. Tengah malam dia rindu. Kerja sebab dia nak baca kitab-kitab dan beribadah. Ada yang untuk diri dia dan keluarga dia. Ada orang boleh menyampaikan, boleh membawa orang lain lagi kaum
Kan? Khalifah tu. Kan? Korang rumah kita, adik saudara-saudara kita, kan? Keluarga kita lah yang dekat dengan kita. Kan? Kita boleh dah berhubung dengan mereka setelah kita faham. Kan? Memang akan timbul dengki-dengki ni ada. Sakit hati, iri hati, dengki, tak puas hati. Kalau kita nak baca memang orang putih tu banyak Al-Quran ni. Yang cerita dengki-dengki ni. Tak puas hati apa semua ni. Tapi kita tak mau lah. Yang tu kan. Saya pegang biar lah. Hang lah. Tapi yang ikut lah kau hang. Itu je. Ini yang kacau. Entah kan. Kami biarlah kami. Apa salahnya? Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Saya ulang lagi sekali. Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja. Dan kita tidak akan disiksa. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Itukah hidangan yang lebih baik? Ataukah pohon zakum? Pohon zakum ni lah neraka. Bukan senang. Langit pun Nabi kata ada 7. Malaikat dia bawa dia ni pergi jumpa patah balik, tak boleh semua tak boleh. Sebab ada riak, ada yang tak wujud diri, tak ada. Duduk kata wujud dia ada yang hasud, tak boleh. Tapi boleh. Sampai para sahabat Nabi pun risau. Kita boleh, bukan tak boleh. Ada nanti sampai masa dia kita boleh baca sabda-sabda Nabi gitu kan. Kita di sini saya rasa macam tu lah. Kan, kita kena korban, kan, kita solat, kan. Kita dapat khusyuk lah benda-benda ni apabila kita berhubung. Macam mana kita nak buat. Kadang tu orang tu dia nak teringin, nak tahu benda-benda tu lagi. Dia nak belajar. Dia orang yang beriman lah, dia percaya kepada Allah. Tinggal lagi kita nak takwa. Tapi takwa kita kena pergi tauhid. Kalimat-kalimat tauhid ni kita dapat khusyuk. Dapat khusyuk nak sembahyang. Lapang rasa. Lega. Lega lah. Kalau dah dibaca dengan bahasa kita. Boleh baca Jerman juga. Okay, tak faham. Tengok muka hang tak okey, begitu. Tengok muka hang okey, begitu. Begitu ya. Tak faham. Tak faham. Mudahnya Allah tu dia adil. Dia adil. Benar tak? Kalau hang bangsa tu, dalam bangsa tu ada agama Islam. Ada tiap bangsa ada agama Islam. Hang carilah Islam tu. Dia adil. Cari kita kan. Kita baca Quran. Bahasa kita nampak ulang biar dia jadi teman kita. Dia. Kan? Berdiam diri dalam di rumah. Kan? Nabi pun suruh tinggal urusan-urusan umum ni. Kan? Buat persediaan. Cucikan diri. Kita di sini saya ingat macam tu lah. Kita jangan tak suka sangat tengok orang tu kan satu macam tau. Tengok kalam dia. Kata-kata dia. Kan? Jangan tengok perangai dia. Kalau orang tak suka macam tu, tak salah. Tapi kata-kata tu. Kan? Kata-kata lagi penting. Lagi penting. Quran tu adalah kata-kata. Yang kita baca tu kitab suci Al-Quran. Tu bukan Quran. Kita tak tahu apa rehan pun tak patah. Allah kata betul Quran atas gunung. Allah dua orang tengok dia tak sanggup. Berat. Cerita dia. Sangat kuat yang dia ajar yang sangat kuat. Cukup berat sebenarnya. Kita manusia nak tanggung benda ni tau. Dan dia bertanggungjawab. Cerita dia bertanggungjawab pula benda-benda ni semua. Kan? Bertanggungjawab. Kita baca satu sedikit kan. Surah Al-Hasan ni Zukruf juga ayat 4. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan yang besar bagimu dan bagi kaummu, bagimu dan kaummu. Dan kelak kamu dan kaummu lah ni. Dan kelak kamu akan diminta bertanggungjawab. Itu
itulah bangunlah orang berkemun. Ya, no. Tahu? Ya. Jangan takut. Ya, Kan? betul. Allah berserta orang-orang yang benar. Ya, betul. Betul tak? Betul. Jangan takut. Bangun. Cerita. Kita berhubung bersama kita. Ya. Kan? Baru kita rasa kuat. Kuat. Seperti bangunan yang tersusun kukuh. Allah mudah-mudahan. Kita jangan hati-hati dengan orang. Jangan hati-hati. Kita yang tak tahu, kita belajar. Kita bertukar-tukar fikiran. Tukar-tukar pengalaman. Baru seronok hidup tu. Hidup hanya sekali, bukan 2-3 kali. Jangan duk hadang orang. Jangan duk halang orang. Hidup orang ni macam burung. Bebas. Duk halang-halang. Hadang-hadang orang. Jadi orang macam mana? Bukan binatang. Kena kurung. Tak pergi makan. Kita tak pergi makan. Bukan macam tu. Kita nak bebas macam burung. Kita tengok. Seronok. Pergi mana pun. Kan? Tak ada siapa ganggu. Hidup sekali je. Hang jaga diri yang elok. Keluarga hang. Itu dulu. Itu dulu. Jaga Kan? diri betul dah. Tak apa. Tapi jaga keluarga pula. Jaga. Kita tengoklah kan pada orang tu. Yang Allah pilih. Kan? Bagi penerangan. Nasib baiklah ada orang tu. Tusan. Tu nikmat juga. Nikmat besar. Boleh juga selesai rongkai kepala kita yang kita tak faham. Kita dapat faham. Orang yang nak belajar ilmu ni ada, bukan tak ada. Yang nak mencari Tuhan ni tak banyak, sikit je. Sikit sangat. Satu golongan kan, ada 73. Semua orang mengaku kata mereka. Orang yang beragama betul-betul. InsyaAllah. Ni dia bertanggungjawab ni. Quran tu dia bertanggungjawab. Diminta akan diminta dan kelak kamu akan diminta bertanggungjawab ni. Atas ni kita baca faham. Tu jadi tanggungjawab. Bila saya baca, bila dibacanya Quran ni, ayat ni kepada saya. Sebab tanggungjawab lah. Kongsilah apa yang saya tahu. Jangan sembunyikan kebenaran lah. Kan? Tak ada salah pun. Bukan hak saya. Cerita di luar. Kita kata luar. Bukan hak saya. Ni hak Allah semua. Dan masa dia, gerak dia apa semua. Kan? Mana kita ada daya apa semua. Kita dah melalui dah. Pada Ain. Tauhid ni kita dah lalu dah. Sampai ke Mekah, kita belajar sampai ke kota Mekah. Dikelilingi 9 pintu apa semua. Orang-orang yang bertakwa ni dia pun tahu, bukan dia tak tahu. Benda-benda ni dah sampai dah. Jaga Madinah kita. Kan? Rumah suci kita tu. Kan? Kita nak berasa dapat satu ketenangan, kita dapat nikmat. Bahagia kita di dunia dan akhirat. Allah Bahagia. Sikit je orang ni. Sikit. Orang yang tak terhalang dan tak menghalang. Dah. Untung dia. Beruntung jadi kita perlu bangun berhubung bersama kita. Eratkan silaturahim kita. Kan? Buangkan yang tak elok. Buang. Kena buang. Bawa hidup aman kan. Bawa hidup ni aman. Barulah suci. Barulah suci. Tanya diri tak macam mana suci. Tanya diri tak macam mana jadi orang yang suci. Niat dengki, takbur, riak apa semua kena buang lah. Sebab Allah tu maha suci. Maha suci. Kita kena buang tu. Tu yang ada kan ulama-ulama kita yang duk mengajar tentang ilmu suci ni kan. Suci diri ni. Ada yang ajak mengenal diri sifat 20 lah apa. Saya cerita dah. Mengenal tapi ada juga soalan-soalan yang main. Sebenarnya terjawab dah pun soalan tu. Cuma dia pun tak tengok video tu lagi. Habis. Kita tak mau busuk-busuk orang. Kita tak mau busuk-busuk orang. Saya ingat tak ada apa lagi kot. Kita nak cakap kan. Apa yang kita nak sampaikan. Perlunya kita berhubung. Kan? Boleh kita tanya kan apa yang kita tak tahu kat dia. Kan? Saya pun begitulah. Kan? Boleh saya tanya. Kan? Apa yang bukannya saya dah cukup ilmu. Saya pun kena belajar lagi. Banyak lagi kena belajar. Semua orang kita kena belajar. Kan? Jadi bila kita duduk berhimpun, kita kuatlah. Pengetahuan yang tahu, aku pun tahu, kita kongsi-kongsi. Kan? Jadi kita kukuh, kuatlah. Atas keredaan Allah kita cari yang ni semua.
Kan? Allah berkehendak. Sampai masa dia macam ni. Ya. Kan? Jangan kita tak kenal nanti siapa dia pemimpin kita. Ya, itu bahaya. Jadi itulah saya rasa setakat tu ya kita jumpa kan, insya-Allah kita jumpa lagi kan. Saya harap hubungan kita ni kan diredai Allah kan. Bersyukur kita. Salam.